Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cikgu Online TV. Siapa tak dengar, saya cubit. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ni kita akan sambung bagi tajuk solat Jumaat, iaitu adab menunaikan solat Jumaat. Yang pertama, mengemaskan diri seperti memotong rambut dan kuku. Yang kedua, mandi sunat hari Jumaat sebelum pergi ke masjid. Biasa kita akan nampak abang-abang kita ataupun ayah kita sebelum menunaikan solat Jumaat, mereka akan mandi dulu. Itulah dia mandi sunat hari Jumaat. Adab menunaikan solat Jumaat yang ketiga ialah memakai pakaian yang bersih, kemas serta memakai wangian dan berjalan dengan sopan. Kita pakai pakaian yang bersih dan kemas. Kemudian pakailah wangi-wangian, pakai minyak wangi, tak kisah minyak wangi apa pun. Yang penting pakailah wangi-wangian dan berjalan dengan sopan ketika hendak menunaikan solat Jumaat. Keempat, hadir ke masjid pada awal waktu. Ini adab yang keempat, iaitu hadir ke masjid pada awal waktu. Kalau azan pada pukul 1.15 ke 1.20 macam tu, kita pergilah masjid pada pukul 12.45 ke 12.30 ke. Buat apa datang masjid awal-awal? Buat apa? Macam-macam yang kita boleh lakukan kalau kita pergi masjid pada awal waktu. Contohnya solat sunat, baca Quran, selawat ataupun berzikir dalam masjid sementara menunggu sampainya waktu untuk mendengar khutbah Jumaat. Adab menunaikan solat Jumaat yang kelima ialah mengambil wuduk sebelum masuk ke masjid. Ambil wuduk dulu sebelum masuk masjid. Kalau boleh daripada rumah lagi dah ambil wuduk. Senang, siap-siap daripada rumah dah ambil wuduk, sampai ke masjid tinggal solat sunat dan duduk je dalam masjid. Yang keenam, masuk ke masjid dengan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Adab yang keenam adalah masuk ke masjid dengan kaki kanan. Jangan masuk dengan kaki kiri. Kita kena jaga adab kita. Masuk masjid, tempat yang mulia, kena dengan kaki kanan. Kalau masuk tandas, kaki kiri. Dan baca doa masuk masjid. Sebelum masuk masjid tu baca doa dulu. Kalau kita tengok dekat setiap masjid ataupun surau, akan ada sediakan papan ada tulisan doa dekat atas pintu masjid ataupun atas pintu surau tersebut. Mesti ada. Kita pun bacalah dulu sebelum masuk masjid. Yang ketujuh, menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Sebelum duduk dekat dalam masjid tu, jangan duduk dulu. Kalau boleh, solat sunat tahiyatul masjid dulu. Dah habis selesai solat sunat tahiyatul masjid, barulah kita duduk. Habis tu kalau tak buat solat sunat tahiyatul masjid ni, berdosa ke? Tak berdosa pun. Cuma ini adalah adab kita. Kita orang Islam kan beradab. Jadi kenalah ada adab. Yang ke-8, duduk dengan memenuhi barisan hadapan dahulu atau duduk di tempat yang tidak menghalang orang lain yang hendak masuk ke masjid. Bila dah sampai masjid tu, dah tahu sampai awal tu, duduklah, penuhkan barisan hadapan dulu. Yang ke-9, berniat iktikaf. Ini pun niat iktikaf ni pun ada disediakan biasanya dekat atas pintu masjid. Ataupun atas pintu surau ada sediakan niat iktikaf. Macam mana niat iktikaf? Mari kita tengok niat iktikaf. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Lagi sekali sama-sama kita baca. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Kita ulang lagi sekali. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Maksud dia apa? Maksud dia, sengaja aku
iktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Yang ke-10, berzikir atau membaca Al-Quran dengan suara yang perlahan dan tidak mengganggu orang lain. Sampai awal tu, duduk dekat masjid tu, kalau nak berzikir ataupun nak baca Quran, bacalah dengan suara yang perlahan. Sementara nak tunggu khutbah bermula, nak baca Quran, nak berzikir tu, zikirlah dengan perlahan, bacalah Quran dengan perlahan, supaya tak mengganggu orang lain yang ada dekat sekeliling kita. Yang ke-11, tidak berbual atau bercakap di dalam masjid. Ini adab ni yang biasa ramai yang abaikan, yang tak jaga, iaitu bercakap, berbual dekat dalam masjid. Kita tak boleh berbual ataupun bersembang tentang hal dunia dekat dalam masjid. Masjid ni tempat yang mulia, tempat beribadah. Yang ke-12, mendengar khutbah dengan penuh perhatian. Bila khatib sedang menyampaikan khutbah, maka kita kena dengar dengan penuh perhatian. Jangan bercakap ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Sebelum mulakan khutbah lagi, Bilal akan ada pesan. Jangan bercakap masa khatib sampaikan khutbah. Yang ke-13, berdoa ketika khatib duduk antara dua khutbah. Kita disunatkan untuk berdoa. Masa khatib habis khutbah yang pertama tu, khatib akan duduk sekejap. Waktu itulah kita kena berdoa. Doalah apa sekalipun. Sebabnya waktu khatib sedang duduk tu, itulah waktu mustajabnya doa. Waktu doa yang sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang untuk Allah makbulkan kalau kita berdoa waktu tu. Contoh doa yang boleh dibaca di antara dua khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi hadzal yaumi an takshifa anni kurbati wa an taghfira li dhanbi wa tarzuqani min haitsu la ahtasib. Apa maksud dia? Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu pada hari ini, apa jua kiranya Engkau menghapuskan daripadaku kesusahanku dan mengampuni akan dosaku, dan memberi rezeki kepada aku yang aku tidak dapat menjangkakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini adalah contoh doa ketika khatib sedang duduk antara dua khutbah tu, doa yang boleh kita baca. Inilah contohnya. Yang ke-14, menunaikan solat dengan khusyuk. Tunaikan solat dengan khusyuk. Yang ke-15, tidak berlumba-lumba untuk masuk ke masjid dan tidak tergesa-gesa keluar selepas memberi salam. Aminkan dahulu doa imam. Ini adab yang kita perlu jaga masa nak masuk dan keluar masjid. Janganlah berlumba-lumba nak masuk dalam masjid tu, berebut-rebut sampai tanggal pintu masjid tu. Kena jaga adab. Masuk masjid dengan perlahan, santai-santai je jalan. Nak keluar masjid pun janganlah tergesa-gesa. Imam tak baca doa lagi, kita dah bangun keluar masjid. Yang ke-16, jangan melangkah bahu jemaah yang lain. Yang ke-17, lakukan solat sunat ba'diyah. Dah habis aminkan doa imam, dah selesai doa, bangun sekejap untuk solat sunat ba'diyah. Yang ke-18, bersalaman sesama jemaah selepas solat. Ini pun antara adab-adab ketika solat Jumaat. Bersalaman dengan jemaah lain yang ada lepas solat Jumaat. Yang ke-19, membaca doa keluar masjid serta keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Kalau nak masuk masjid ada doa, nak keluar masjid pun ada doanya. Kena baca doa keluar masjid. Dan kalau masuk ke masjid kaki kanan, keluar masjid gunakan kaki kiri. Baik, mari sama-sama dengarkan dan ikut doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Maksud dia, ampunilah dosaku dan bukalah bagiku pintu rahmatmu. Mari sama-sama kita dengar dan baca doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Maksud dia, ampunilah dosaku dan bukalah bagiku pintu kurniamu. Seterusnya, hukum mengerjakan dan meninggalkan solat Jumaat. Hukum menunaikan solat Jumaat adalah fardu ain ke atas setiap lelaki Muslim yang cukup syarat-syaratnya. Jika ditinggalkan tanpa uzur syar'i, hukumnya berdosa besar, seperti mana dalam hadis Nabi SAW yang bersabda, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Yang bermaksud, sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali kerana sengaja meringan-ringankan, Allah Ta'ala menutup pintu hatinya, iaitu daripada menerima petunjuk. Dekat sini dia katakan hukum solat Jumaat adalah fardu ain, iaitu fardu ain ni setiap orang mesti kena buat, iaitu setiap lelaki Muslim, setiap lelaki Islam yang dah cukup syaratnya wajib untuk menunaikan solat Jumaat. Dan kalau dia tinggalkan tanpa uzur syar'i, maksudnya tanpa sebab sakit ke ataupun tak ada sebab-sebab yang munasabah, dia tinggalkan solat Jumaat, maka hukumnya adalah berdosa besar. Hukumnya apa? Berdosa besar kalau kita tinggalkan dengan sengaja. Tak sakit, rumah tak banjir, tak adalah hujan lebat, tak ada wabak coronavirus, tapi kita saja-saja tinggalkan solat Jumaat, maka hukumnya berdosa besar. Baiklah, untuk pembelajaran kita cukup sampai sini saja. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video dan pembelajaran akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.